Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasim asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, qala al-mu'allif faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana muslimin bihi barakatuhu bihi fid dharain amin. Qala babur riddati wa hukmul murtaddi. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, maka ketika itu tidak ada rasul yang menyeru orang ketika itu, sehinggalah dibangkitkan Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari saat detik Nabi Isa diangkat ke langit hinggalah munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka masa itu dipanggil zaman fitrah. Tak ada nabi dan rasul dan nabi, maka manusia yang ada ketika itu tidak dikenakan sanksian hukum. Maknanya kalau ada minum mabuk tak berdosa, dia berzina tak berdosa, makan riba terserah, nak kahwin dengan adik-beradik tak kisah, nak bunuh orang tak kisah. Waktu bunuh anak zaman jahiliah tu gitu je, tanam je macam kucing mati. Lahir perempuan, hebat hukum hitam, angkat terus, kali tibuh terus. Agaknya kalau zaman jahiliah tu, kalau koi tanah ada tu tulang, ada tu terkawak, kali tu buat orang tanam gitu je. Tanam. Mana rata-rata tu ada kubur kecil kan, baby mati situ. Macam dekat. Mana tu yang Johor lama tu, yang museum lama tu. Tulisan saja kaki ada tulisan. Dia sempit kawasan. Orang dulu kan mana jauh dalam situ je rumah. Jadi zaman itu bila Nabi Isa diangkat ke langit, sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu zaman fitrah, tidak kena sanksian hukum. Sembah bintang, sembah pokok, sembah bulan, sembah matahari, makan bangkai, curi apa semua, tidak kena sanksian hukum. Dan orang-orang ahli kitab yang ketika itu yang ada pendapat bahawa orang ahli kitab sebelum dibangkitkan Nabi SAW yang ada tu, itulah yang betul. Setelah dibangkitkan Nabi SAW, ahli kitab dah tak betul. Sebab Salman Al-Farisi dia berkhidmat antara satu pendeta dan pendeta. Kalau macam kita ulama kan, Yahudi Nasrani panggil pendeta kan, sebab ahli kitab dia berkhidmat. Dia seorang mati je, lepas ni kau pergi sana yang betul pegangan dia, pergi ke sana yang tempat sini, dia betul pegangan dia. Jadi Salman Al-Farisi bila mati je pendeta tu ahli kitab,
yang berkhidmat dengan dia, Salman Al-Farisi. Bila mati dia dengar apa cakap kita tu, pergi jumpa orang sana. Bila dia berkhidmat orang sana, dia cakap lah, sana suruh kesini, bunyi angin kuat. Khidmat. Jadi Salman Al-Farisi tu dia khidmat dengan ahli kitab. Kita khidmat ulama kan. Bila mati je, dia dengar mati je, dia cakap, engkau pergilah sini, sana jumpa orang ni, ahli kitab, dia lah betul macam aku, ini betul. Khidmat. Dan ahli kitab yang terakhir sekali, yang mana Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkhidmat. Bila kita mati je, lepas tu kata, selepas ini tidak ada lagi Alkitab yang pegangannya betul. Engkau pergilah ke Yasrib, kau cari Nabi akhir zaman. Tanda dia tidak makan sedekah, tak namanya sedekah, tetapi menerima hadiah, dan belakang dia ada tanda khatam nubuwah. Belakang dia ada khatam nubuwah. Maksudnya kesudahan Nabi, kesudahan kenabian. Itu Nabi terakhir belakang. Sebesar macam dibonjol dia, sebesar macam telur biji, telur burung pati. Itu dia. Pati kan sikit belakang ini kan, bukan? Begitulah. Timbul macam timbul sikit, bonjol, timbul sikit, ada khatam nubuwah. Kesudahan Nabi. Itu yang di belakang. Jadi Salman Al-Farisi dia pergi cari, dia tengok, dia jumpa mungkin ini aja. Sama tengok, bangga ya Rasulullah, ni tuan, ni sedekah daripada saya. Nabi ambil tapi Nabi tak makan. Salman tengok aja, dia beri sahabat makan. Tengok aja, oh tak makan sedekah. Hari yang lain Salman Al-Farisi beri kurma, tuan ni saya hadiah kepada tuan. Nabi makan sama sahabat. Hadiah Nabi makan sama sahabat. Jadi Salman Al-Farisi dapat, ni dah ambil hadiah. Dan tanda ketiga di belakang Nabi. Jadi Salman tu kata duduk, saya duduk belakang Nabi, tengok. Nah, Al-Habib Mustafa SAW tahu tu, perasan tahu. Di belakang tahu kan, kita dah ambil itu yang 10 keistimewaan Nabi kan. Nabi boleh melihat belakang sebagaimana tengok depan kan, kita nak gitu kan. Nabi boleh lihat belakang sebagaimana Nabi nak depan. 10 tu. Jadi dia tahu, sama Presiden tengok, dia tahu. Dia tengok tu. Maka Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam pun buka sikap baju belakang sikit. Yang kamu nak tengok tu ini, kata dia. Siapa tengok? Oh iya. Salman Al-Farisi. Panjang umurnya sampai kepada Sayyidina Osman, tak salah saya. Panjang umur Salman Al-Farisi 200 tahun lebih. Tak salah saya, panjang umur dia. Tak tahu orang Parsi ni umur panjang. Orang Parsi, Al-Farisi maknanya orang Iran. Sekarang Syiah kuat. Panjang umur dia. Itulah khidmat dengan Nabi. Jadi dia cakap bahawa zaman fitrah tu setelah diangkat Nabi Isa AS sampai kebangkitan Nabi SAW, zaman tu fitrah. Usik, orang tak ada apa-apa sanksian hukum. Kalau mati pun tak kena sanksian hukum. Hukum di tempat lain. Kalau macam kita belum balik lagi, tidak kena sanksian hukum. Tetapi wali atau bapa bertanggungjawab. Macam anak kita belum balik lagi, darjah 1, darjah 2 sekolah kebangsaan, ada dia main pecah ke pasu bunga orang. Kita bapa kena ganti. Siapa? Dia di bawah kita. Itu dia. Jadi zaman fitrah tu yang tidak ada Nabi tu, masuk zaman jahiliyah, orang sembah patung tak ada apa. Dan sembah patung, bunuh anak, berperang itu, seperang berbunuh tu, tak ada kena balak tak ada. Sembah patung tak ada kena balak. Kalau dah berkaitan Nabi, sembah patung syirik kan? Kena kau balak. Tengok tempat yang syirik dia kuat, yang ada ilmu santet, yang pukau, sihir begitu,
Yang orang dia rasa pesugihan, ada pemujaan, apa semua, puja-puja tu, itu semua syirik. Kejap kau Allah tegur dengan gunung berapi meletup, ada tsunami, banjir besar, gempa bumi, gegaran, macam-macam. Tapi itu ni panas apa ini, air kering, semua. Ada lepas tak? Kalau tak Allah tegur sendiri, Allah azab sendiri, ataupun utus makhluk lain. Makhluk lain gunung berapi, banjir, tsunami, ataupun utus malaikat, makhluk juga. Sukup umat Nabi Lut tu, sukup naik, tu. Jadi itu. Jadi kalau mereka melakukan syirik, memang tak ada akidah, pegangan tak ada, atau hiduplah segitu. Jadi kalau orang yang tak ada panduan, hidup mereka zaman jahiliah lah, tak ada panduan, tak mengikut panduan. Macam itu zaman jahiliah dia punya keadaan hidup dia. Kalau dibawa zaman tu sekarang ni, kalau zaman kita ni hidup yang tidak mengikut panduan Quran ataupun ajaran agama, ikut panduan, tengok hidup dia teruk. Dengan pencipta dan Allah teruk, dengan Nabi macam mana, sunnah apa ni, tak semayang tidak. Pasal apa? Dia tak ikut panduan, ikut suka dia je. Kalau ada pun dia cakap, aku pun tak semayang, apa semua, aku minum apa ni, bisnes aku maju juga, aku kaya juga. Sebelah tu duduk, sebelah rumah aku tu semayang, pergi surau masjid, hidup dia susah juga. Dia tak tahu Allah bagi itu secara istidraj, beri tanpa Allah redai. Ini memang azab. Kalau Allah cakap pada malaikat, ni hamba aku ni, mana dengar suara dia begini, dia nak bagi je, sampai masa mati azab, beri nak apa, beri tu. Yang kita mana kan senang kan, mudah, orang tak semayang, mewah juga, bisnes maju. Ya, beri sampai masa teruk, tak sadar, dia lupa. Jadi begitulah. Jadi zaman jahiliah tak sama zaman kita sini. Mereka tak ada panduan. Lepas tu zaman jahiliah tu kerana mereka tidak ada panduan, nak dipandu, jahil, tak tahu. Bila beri bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beritahu ini tak boleh sembah berhala, tak boleh patung, sembahlah Allah, ini tauhid, baru nak dibetulkan makan masa yang lama. Tengoklah di Makkah Al-Mukarramah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Di Mekah tu lama, kerana di Mekah tu lama membabitkan nak betulkan akidah. Nak betulkan akidah orang, kepercayaan orang, tanggapan orang, kepercayaan orang, bukan satu perkara yang mudah. Kalau orang yang bukan Islam, contoh orang Cina atau India, bila masuk Islam aja, mesti ada budaya dia yang payah dia buat, mesti ada terkesan dengan itu, ini, macam-macam. Orang Cina masuk Islam, kahwin mesti bakal mucun, ada mucun mesti ada. Apa-apa gitu mesti warna merah, tetap warna merah dia. Warna merah kan nama keharmonian ataupun kebahagiaan merah kan, ataupun nama kekayaan, keharmonian. Dia suka warna merah, Cina merah. Sampo duit raya ampau dia pun warna merah, baju warna merah kalau raya, rumah merah, semua tak lampu merah, merah tu merah. Dia tahu kalau tengok ada akam hujan tu, merah tu warna kegemaran syaitan. Taklah maknanya kita pakai merah tak ada, tak ada merah tu merah begitu. Tu Cina merah semua, mercun pun merah. Sampai nak mati pun tempah kubur dulu, tempah 3 mahal tu, ataupun tempah 4 bayar dulu, 4 kubur.
Bila ada orang mati tak ada. Nak beli lubang kubur tu, beli dah harga yang dia lebih mahal daripada beli ni. Siapa mati pun ni harga juga kubur tu. Nampak? Kalau dia beli berapa? Katalah satu kubur tu katalah RM50,000 atau RM60,000. Jual RM100,000, RM150,000. Jadi duit pula. Hai, nak mati pun masih lagi. Perkara yang macam itulah. Beberapa orang yang tak ada pandang begitu. Qala faslun fil riddah. Bab-bab akidah ni yang boleh menyebabkan batal Islam ataupun terkeluarnya akidah seorang itu, nauzubillah min zalik, dia banyak, tidak terhingga banyak, tidak terhitung. Bergantung pada masalah ataupun apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan tu baru dah hukum. Atau bertanya masalah kalau begini pun, syirik, kufur. Wa man irtadda 'anil islami ustutiba salasan. Siapa yang terkeluar dari Islam, murtad, disuruh taubat 3 hari 3 kali. 3 kali 3 hari taubat. Fa in taba, kalau taubat. Wa illa, kalau tidak tak taubat, kutila, dibunuh. Dan dibunuh walam yuwassal, tidak dimandikan, walam yusalla alaihi, tidak disemayangkan ke atasnya. Kalau murtad suruh mandi tak nak, bunuh, tak dimandikan, tak disemayangkan. Walam yudfan fi maqabiril muslimin, tidak ditanam di perkuburan orang-orang Islam. Mati gitu tak ada, nak lempar ke laut, lempar lah. Tanam dia dekat kubur Islam. Cari ke mana ke kubur Islam, mati ada kufur, mati dibunuh kerana kufur. Dia banyak disebabkan akidah orang tu tergelincir, kufur. Kita belajar dulu soal agama ataupun kita dari mana kuliah, sama cara dia, sama keterangan dia, cuma misal dan bukan beza, tapi memberi pendekatan yang sama. Disebabkan perkataan, disebabkan perbuatan, dan disebabkan etikat, kepercayaan, tanggapan. Amal qaulu, tu kata dia, wa kullu wahidin min haza anwa'i salasah. Setiap 3 perkara disebabkan terkeluar Islam, kufur, perkataan, perbuatan, etikat, kepercayaan, tanggapan. Fihi masailu la takadu tuhsar. Padanya ada bermacam-macam masalah yang tidak hampir-hampir tidak terhitung. Punya banyak misal contoh dia. Fakama contohnya amal qaulu, disebabkan perkataan satu. Contoh dia kata fakama iz qala syakhsun an adui. Sebenarnya seorang bercakap pada orang yang menganiaya dia ke, lau kana rabbi ma abadtuhu fa innahu yakfur. Kalau orang yang menganiaya dia tu, dia cakap, kalaulah yang menganiaya aku ni Tuhan, kata dia, aku tak sembah dia lagi, aku tak nak semayang lagi, kata dia, aku nak puasa lagi, kata dia. Kalau cakap begitu, kufur, dihukumkan kufur. Maknanya dia ketika itu kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam murtad tak ada tolak ansur, bercakap aja terus hukum, tak ada tolak ansur. Macam perkara ini, tengok kat ijma' ulama terus. Kalau ada ni kata tidak, ada kata tidak, khilaf, okey, bolehlah kita ambil mana kita rasa kita berat pendapat yang mana, itu pun berdalil. Ataupun dia cakap, kalaulah lau kana nabiyan ma amantu bihi,
Kalau lah yang buat nyaya tu, kalau Nabi kata dia ma'aman tu bi, aku takkan beriman dengan dia. Kufur, kena ucap dengan syahadat. Ya tentulah yang buat nyaya ni bukannya Nabi, bukannya Allah. Kau sendiri yang buat nyaya diri kau. Dia kata kalau lah yang nyaya aku tu Nabi, ma'aman tu bihi, aku takkan beriman lagi. Tu dia sampai cakap macam itu. Kufur, kena mengucap dua kalimah syahadat. Dia aman tu bihi tu, kita ada pernah kita dengar aman tu billah, yang mana kalau kita rasa was-was, ada was-was, kita tanya gini was-was, yang macam kita nak cakap yang apa yang tak betul begini, terus itu bisikan syaitan, terus kita cakap aman tu billah, aku beriman dengan Allah. Lepas tu ada bisikan syaitan tu, siapa yang jadikan bumi langit ni? Ada penciptanya. Siapa yang jadikan bumi langit macam ni? Kau siapa jadikan gini? Ni siapa jadi gini? Siapa jadi gini? Ni siapa jadi gini? Jadi gini. Dah kita cakap Allah. Allah siapa jadikan? Situ dia bisikan syaitan. Allah siapa jadikan? Terus kalau terlintas kamu tanya Allah siapa jadikan? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Itu saja. Itu sekat dengan bisikan macam itu. Dia kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Itu sekat. Supaya jangan kita was-was. Amantu billah. Lepas tu saya pernah beritahu tuan, kalau kita lalu nampak patung kan, orang yang menyembah patung tu kan, orang lain yang patung tu, jangan kita halakan muka kita ke situ. Jangan. Kita dah cakap wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku halakan muka aku ni, wajah tu wajhi, muka aku ni, hiya lillazi, daripada siapa yang fataras samawati wal ard, ay ala samawati wal ard, yang menjadikan langit dan bumi, iaitu Allah. Kalau kita cakap gitu, aku harap muka aku ni pada gini, mana kita hadapkan pada lain-lain. Lepas tu kita jaga. Apa tak lagi kata mana tu? Wih, lawa betul patung ni orang sembah tu. Jangan. Itu. Lawa betul patung orang sembah tu. Biar, tak payah panjang betul. Nampak yang besar. Hebat betul kita mandang. Padahal kita semayang, kita mengagungkan Allah kan. Kita mengagungkan patung. Hebat betul patung. Buat apa belanja dulu. Tak payah tengok. Nampak je? Amantu billah. Pasal apa kita jangan tengok? Nanti ada bisikan-bisikan dalam hati yang kita susah lawan. Pasal apa tengok? Ada bisikan-bisikan. Apa tak lagi? Yang main tempat situ, itu keras tu, main tempat tu. Dah macam kita percaya tempat tu keras, dia berkuasa. Dah lagi pula. Yang main tempat tu, yang main. Orang tu demam tu, main tempat tu keras tu. Lagi pula kita macam gitu pula, situ macam berkuasa pula. Lepas tu dalam kitab Imam Ghazali tu, dulu ada satu orang kumpulan kampung tu sembah pokok gitu gini. Orang muda tu bila tengok sembah pokok, orang syirik, dia ambil kapal tebang pokok tu, maka dalam jalan ni syaitan menyuruh orang halang dia, kalau apa tebang pokok, jangan tak ada orang tebang, orang sembah syirik dia, orang tebang kata orang tebang, kumpul syaitan tu nilainya. Orang tu balik, balik. Besok datang lagi, syaitan datang jumpa, jangan. Lama sumpah lama beberapa hari tu saya cakap, syaitan yang jumpa orang tu cakap, kata bila aku bagikan duit ini, nanti kau bangun tidur tu ada duit perbantan, kau bangun tidur ada duit, ada apa ke, emas apa ke perbantan. Kumpul balik, pagi tidur tengok, ada betul cakap tu. Jadi dia tak pergi lagi tu. Besok bila dia bangun tidur, tok bantal tak ada pula.
Dia dah ambil kapak balik. Oh, dia tipu tu dia dengan kapak. Tengah jalan, syaitan jumpa orang. Kata dia. Kalau sebelum kau nakkan duit ke apa tu beri babatan kau tu, sebelum tu kata dia, semua syaitan yang ada ni kalau lawan kau semua kalah. Kata dia. Tapi sebabkan kau dah nak duit tu ni, ada duit tu ketika kau lain dah, niatkan lain, aku seorang saja dah boleh kalahkan kau, kata dia. Gitu. Maknanya kalau kuat iman tu syaitan tak boleh masuk. Lepas tu kalau orang ikhlas, syaitan tak boleh masuk. Ikhlas susah. Tapi bila ada sebab ini, mudah syaitan masuk. Begitu juga yang misalkan kalau dia kata tak anak dia atau isterinya, dia lebih aku sayang daripada Allah atau daripada Rasulnya, juga kena mengucap kalimah syahadat. Cakap isteri anak engkau lebih aku sayangi daripada Allah dan Rasul, kena mengucap kalimah syahadat. Pasal apa? Kita mesti Allah dan Rasul itu tempat yang di atas sekali yang perlu kita sayang. Zaman Nabi, seorang ibu tu hantar anak dia pergi perang fisabilillah. 5 orang lelaki. Bila selesai perang aja, balik aja, mak yang anak dia hantar anak dia 5 lelaki tu, dia pergi jumpa Islam. Dia tanya, macam mana Rasulullah SAW ada Nabi tak ada apa-apa ke? Nabi selamat ke? Tanya Nabi. Dia tak tanya anak dia 5 tu. Dia tanya, macam Nabi selamat ke? Nabi selamat. Alhamdulillah. Tanya Nabi, tak tanya anak dia. Anak kau macam mana? Tanya anak kan. Tu. Maknanya betul lah perempuan tu. Dia memang kasihkan Allah Rasul di atas sekali. Sampai ke bila balik perang tu, Rasul selamat tanya Rasul Nabi selamat macam mana? Nabi selamat, alhamdulillah. Tak tanya pun anak dia. Ada yang hantar anak, kata dia, engkau jangan balik ni, mati syahid sana. Jangan balik ni. Mak cakap gitu, dia mati syahid, tak nak balik. Bila mati syahid aja, orang nak bawa balik apa ni? Atas unta. Tak tahu unta tak nak bawa unta tu mandang tempat yang perang, tandang. Dia ni dia niat ni mati syahid, tak nak balik ni. Orang unta memang unta tak nak ni, unta mandang tempat perang tu, hantar balik. Dulu yang mati perang Badar, perang Uhud tu, orang situ pun sini tak percaya yang kubur tu. Mana mayat hancur? Tak tahu pun tak hancur pun dia. Mana lah orang mati syahid. Tak percaya lah mayat tak hancur begini. Yelah kalau macam perang Badar, perang Uhud kan, disusun kan, lubang besar kan, ada lubang panjang, susun mayat satu saja. Timbus. Memang dia masa tu tak percaya. Tetapi bila hujan tu membabitkan air banyak, kan air bila macam sungai lalu kan, dia menghakiskan pasir ke tu, pasir jalan, tinggal orang mati syahid tu duduk baring itu, elok je duduk baring, susun dia. Baru orang tahu, tak ada apa-apa pun, macam tak pernah ada usik, macam bau tanah. Baru orang tahu. Oh ya, baru percaya. Tu, misal dia banyak. Begitu juga tadi, lawidda'a annahu uhiya ilaihi wa illam yadda'i nubuwah. Awidda'a annahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min simarihi wa annahu yu'anikul hural ain fa huwa kufrun bil ijma'. Kalau seorang tu dia mendakwa bahasanya dia diwahyukan padanya, namun menerima wahyu,
Walaupun dia tidak mendakwa Nabi, dia mengaku dia menerima wahyu, atau dia mendakwa dia masuk surga, makan buah-buahan surga itu dan bersonok dan berdari, bahwa kufrun bil ijma', kufur dengan ijma'. Kadang aku dapat wahyu ni, aku terima wahyu daripada Tuhan Allah, terima wahyu tu dia. Sah lah bila kita tahu yang menerima wahyu tu hanya Nabi sahaja. Mereka ngaku, walaupun tak ngaku Nabi tapi ngaku wahyu, kufur juga. Sebab tu ngaku Nabi apa gini ke Rasul gitu, kena ucap syahadah. Pasal apa? Nabi cakap, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepas aku. Mereka kalau ngaku kufur. Mana ngaku Nabi? Mana boleh ngaku Nabi? Kufur. Ijma'. Ataupun dia dakwa masuk syurga, makan buah-buahan dan dengan bidari, kufur dan ijma'. Ijma' ulama' mana semua sepakat. Mazhab mana pun cakap kufur. Yang itikad macam gini ni banyak orang tokoh sufi dulu, orang tasawuf gitu dulu, dia yang belajar tasawuf aja, fiqh tak belajar, tauhid tak belajar, akhlak tak belajar, dia tasawuf aja. Tu dah sesat, susah. Kerana bila tasawuf aja, itu ambil gitu, tak ada belajar fiqh, tak ada belajar tauhid, tak ada belajar akhlak, syaitan mudah bodoh. Macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tengok zikir datang cahaya, Jailani, tengok aku Tuhan kau, iya kan? Diam cahaya. Amalan kau diterima gini, amalan terima, masih lagi dia ragu, amalan terima, kira tengok aja. Lama-lama sekarang kau bebas apa nak buatkan. Mau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedar. Mana boleh bebas sedar? Pergi kau di sini. Syaitan. Kata dia, aku telah sesatkan lebih daripada 70 orang siddiqin sebelum kau ni. Kata suara tu Iblis, aku telah sesatkan lebih 70 orang siddiqin. Orang siddiq macam mana aku? Siddiqin tu orang tasawuf. Sebelum kau ini, aku sesat. Engkau seorang saja yang selamat. Engkau seorang saja yang selamat. Tu yang orang ajar salah tu bila ramai belajar tasawuf macam ni, yang lain tak belajar seseorang keadaan. Datang Iblis tu, suara, amalan kau terima, sekarang makam kau dah tinggi ya gini, sekarang bebas kau buat apa buat, kau tak perlu semayang lagi, semayang pakai niat, kau tak payah semayang lagi, kau dah tinggi makam kau. Aku tinggi makam, kena suara dah tinggi makam tu, tak perlu semayang, tak perlu apa. Mana boleh. Sedangkan Nabi itu yang paling dekat dengan Allah SWT, Habibullah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Nabi semayang, Nabi puasa, sahabat-sahabat berdekat Nabi, walaupun ada kesimbangan kelebihan, tetap sahabat semayang. Ini pula engkau ngaku tinggi makam pula. Nabi lagi tinggi makam ni kau. Nabi semayang, engkau pula tu. Mana? Nabi itu sebagai rujukan aja dah. Sebagai bukti, sebagai dalil. Engkau salah. Sedangkan Nabi tinggi makam si Allah tu lagi pula semayang. Engkau pula gini tak semayang. Merapik. Itu kalau macam gitu kalau nak cakap tu. Engkau tak aman. Engkau makam tinggi ni. Tai kucing je. Tai kucing macam kamu tu. Tai kucing tinggi makam. Tai kucing kau. Rendahkan dia kan. Pasal apa? Memang tak boleh pakai je kat dia. Aku telah sesatkan lebih 70 orang siddiqin sebelum kau ni. Engkau seorang saja yang selamat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Wali. Maknanya
Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu dia sedar oh mana boleh bebas tu, halau tu. Dia kekuatan tengok wali Allah tu, sultan wali. Dia boleh sadar gitu. Ini pula orang biasa yang alah main subuh pukul 9 kejap semayang, kejap tidur. Orang kejap semayang Jumaat, dia ngai ke atas mana, nyaring ini orang tu. Macam gitu kan semayang sekali tu memang sesat na'udzubillah. Oh, kau tinggi dah makam tinggi. Kena makam susah lah. Makam kubur kan. Makam tu kat diri. Makam masyuri. Makam di depan tu, kubur di depan tu. Makam tu orang pergi kat makam, kubur situ. Kat sini kubur. Ni makam masyuri sini depan, kubur depan je. Masyuri binti Pandak Mayang. Tu dia. Ni kata dia, wa mislu hadza wa ashbuhu kama yaqulu zanadiqul mutasawwifah. Macam orang zindik tak ada agama yang ahli tasawuf, yang ngaku orang ahli tasawuf. Walau sabba nabiyyan minal anbiya'i aw istakhaffa bihi fa innahu yakfur bil ijma'. Kalau dia mencaci maki nabi daripada, kalau dia mencaci maki seorang nabi daripada nabi yang ada, maknanya nabi ada 124,000 orang, yang jadi rasul 313 orang, yang dapat ulul azmi 5 orang. Kalau mencaci maki cela seseorang dari nabi itu, termasuklah Nabi Mustafa SAW, fa'innahu yakfuru bil ijma'. Kufur dengan ijma' ulama'. Ataupun dia mengambil begitu pula. Dia contohkan lempang orang. Lempang orang. Orang cedera tu. Kau pun lempang orang ini tak boleh salah ni. Aku ikut Quran. Nabi Musa kan lempang orang kan. Tukang masak Fir'aun kan. Nabi Musa lempang orang. Itu Nabi, kita ikut Nabi. Nabi Musa ini ikut ni. Nabi Musa lempang. Nabi Musa boleh lempang orang. Aku tak boleh pula. Aku ikut Quran ni Nabi Musa. Pula gitu lah gitu. Nabi Musa lempang Quran. Aku lempang orang. Aku boleh ke lempang. Nabi Musa lempang. Lepas tu kata lah, orang lempang ni, aku pun lempang kata tu. Nabi Musa lempang. Kau Musa pula. Lepas tu, dia kena lempang balik. Dia lempang balik, orang lempang balik dia. Dia cakap, celaka Nabi Musa. Tu dia. Dia ikut tadi, dia ikut orang dia kena lempang. Sial Nabi Musa tu. Kufur. Itu contoh, kufur. Ataupun kutuk Nabi Adam kan. Apa Nabi Adam buat salah, tahu ke bumi ni susah nak beramal ibadat nak masuk surga balik. Musa kalau dia pada ni tak guna langsung kan. Kufur, kena ucapkan syahadat. Bukan bercakap sebarang. Kita ni memang beradab dengan Nabi, dengan apa, memang gitu. Sedangkan orang mati sendiri pun kena beradab dengan Nabi SAW. Kalau masjid biasa ni, kita tahu kalau mayat lelaki, kita tahu kepala sini, kaki sana ke tak? Biasa kan, kaki sana mayat lelaki, kepala sini, kaki sana. Imam di kat kepala orang lelaki, kaki sana. Ini kalau masjid sana, kaki belat. Kalau perempuan tahu kepala perempuan sini, kaki di sana. Imam diri di pinggang. Biasa orang buat gitu. Ini di masjid selain daripada masjid Madinah Al-Munawwarah. Kalau di masjid Madinah Al-Munawwarah, kita tahu sini masjid Madinah, laki sana tu, kalau sini pakai berat, laki sana tu Raudah, kita tahu Raudah kan. Raudah tu apa? Rumah Nabi kan, sama juga kubur Nabi kan. Maknanya bila mayat di masjid Madinah Al-Munawwarah, lelaki sama yang biasa, kepala sini, kaki sana. Kalau perempuan tak boleh kepala sini, kaki sana. Kenapa? Tak boleh kaki berlunjuk ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam sana, ke sebelah sana Raudah tu. Mesti pusing, kepala sini, kaki sana, seperti mayat lelaki. Tu di masjid Madinah Al-Munawwarah. Ditunjuk, jangan kaki beradab Nabi, tak beradab dengan Nabi, kaki lunjuk sana pula.
Sebab tu bila belajar ilmu, kita jangan lunjuk kaki siapa tu bukannya, jangan lunjuk. Pasal apa? Ada baca hadis Nabi SAW, masuk Nabi itu kita lunjuk atau ada. Kalau kita nak tak ilmu, tuan-tuan ambil kursi kan, duduk atas Nabi SAW. Itu tak apa, duduk atas kursi kaki kita tak boleh kan, kita jangan sambil duduk tu lunjuk, jangan. Kalau kita sakit kaki begini, duduk atas kursi, duduk atas kursi. Tu dia cara dia. Jangan kita lunjuk. Pasal apa? Ya ini baca hadis sebut Nabi SAW, sebut Allah Subhanahu Wa Taala, sebut sahabat radhiyallahu anhum begini. Itu hidup kita lunjuk tu. Sebab tu adab. Sebab tu dah mati pun mayat tu diajar tunjuk adab beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali. Dah pada mati tu. Diajar adab lagi. Sana Raudhah, belasan Raudhah ada rumah Nabi, dan rumah Nabi itulah ada makam Nabi. Jangan kau hancur gitu. Sedangkan Imam Malik rahimahullah tengah baca kita Al-Muwatta, baca hadis Muwatta, cerita tuan-tuan, dan jubah dia masuk kala gigit, tidak berhenti. Disegar dengan Nabi sebelah Raudhah tu kan, ada Nabi sebelah Raudhah sana bukan Nabi dengar baca hadis Nabi tu, dia nak berhentikan pengajian, segan dengan malu dengan Nabi SAW kerana baca hadis Nabi, segan nak berhenti. Bila dah habis waktu je, Imam Malik pun tutup kitab, berhenti, dan dia kata bukakan jubah dia, ada kala jengking, buka, tengok kat badan ni ada kena gigit lebih daripada 13 liang kala jengking. Kenapa Imam Malik dia tahan? Kerana segan nak berhenti baca hadis Nabi. Nabi dengar sana, tak beradab dengan Nabi. Itu Imam Malik. Kalau kita berhenti tu tutup terus. Tengok, kalau baca hadis tu Imam Malik tetap beradab dengan Nabi SAW. Walaupun gigit kala jengking, buka jubah 13 liang tu, kalau kita kena ke mana kita gitu? Buat semasa. Saya kena kita buat sekali pun. Mula tahan. Orang kata naik motor kan. Berpuasa. Tahan okey lah. Setengah jam tu dah mula denyut. Itu dah. Pergi klinik orang tamu juga sebenarnya. Boleh keluar air mata. Itu satu ekor tu. Ada orang seekor pengsan, dia kalah encik kan, seekor pengsan. Kalau saya tuan kolonel tu, di dalam kereta dia ada cuka makan. Kalau kena gigit apa, minum cuka tu, dia boleh lawan sikit, cuka makan. Biasanya kita cuka makan kan. Cuka makan tu apple ke apa, cuka makan tu, yang masam, cuka makan tu, dia boleh baik untuk sementara tu. Tu. Kalau kala Imam Malik yang kena gigit tu 13 liang, kalau kena kita tu rasa mati kat sini. Bisa tu. Pasal apa? Kala pada pasir ni dia batu-batu, bukan kala kayu macam kita tu kan. Bukan kala kecil kayu tu. Itu boleh lagi ramai pegang tu, orang berani ke. Iaitu yang pada pasir punya tu. Apalagi ular pada pasir lagi pula. Tu dia. Mana dia kata ni? Walaupun dah mati, tetap diajar supaya beradab mayat tu dengan Nabi SAW. Apatah lagi kita yang hidup. Lepas tu saya kata, kalau Nabi lalu tu kita kena bangun Nabi, adab Nabi gitu. Lepas tu dalam berjanji tu kata, maka lahirlah SAW, bangunkan, sunat bangun kata orang tu, hidup bangun. Kenapa? Mengalu-alukan kedatangan Nabi. Begitu sekali beradab. Walaupun Nabi tak ada. Lepas tu sebut Nabi tu, mesti Nabi ada dekat. Maka kita salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Satu dekat kau wahai Nabi kan. Macam kan soal macam kita cakap pada Nabi. Lepas tu orang selawat, soal Nabi ada dekat dia. Walaupun dia main apa kita sebut gitu main-main, tetap Nabi ada dekat dia. Kenapa? Bibir dia nyebut tu Nabi ada. Tu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allah faqihna faqih ahlana wa dzurriyyatina fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah.